Okey, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan sambung matematik tingkatan 5 kita bab yang kelima iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, jadi hari ini kita akan belajar macam mana untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Okey, ini ialah carta alih yang menunjukkan langkah-langkah untuk menentukan imej atau objek bagi suatu pembesaran. Okey, ada 4 langkah. Yang pertama, kena pasti pusat. Kita tahu dekat mana dia punya pusat pembesaran. Yang kedua, kena pasti faktor skala. Jadi kita kena tahu apa dia punya faktor skalanya. Yang ketiga, melukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Okay, yang ni kita kena lukis. Dan yang keempat, kena lukis imej atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Okey, kita tengok contoh. Okey, jadi dalam buku teks, boleh tengok buku teks muka surat 142, contoh 9. Okey, soalannya ialah berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okey, maksudnya dia bagi faktor skalanya K ataupun K sama dengan 2/3. Okey, dan darjahnya juga dia bagi P iaitu pusat pembesaran. Okey, faktor skala ni, okey, kita kena lihat kalau nilai K-nya sama dengan 1 bermaksud saiz imej dengan objek adalah sama. Yang kedua, kalau nilai K tu kurang daripada 0 ataupun kosong. Okey, bila kurang daripada 0 maksudnya nilai imej dia punya rajah imejnya tu akan lebih kecil. Dan yang ketiga, kalau K tu lebih besar daripada 1, contohnya K sama dengan 2 ke, 3 ke, okey, 4 ke, okey, ataupun 5/2. Okey, 5/2 tu pasti apa lebih besar sebab bila kita tukar kepada perpuluhan, kita akan dapat 2/5. 2 tu bermaksud dia lebih besar daripada 0. Jadi, imejnya lebih besar. Okey, dalam soalan ni, K-nya adalah 2/3, maksudnya lebih kecil daripada 0. Jadi imejnya akan lebih kecil. Jadi apa yang kita nak buat? Okey, P tu adalah pusat pembesaran. Yang garis titik-titik tu, garis putus-putus tu ialah unjuran garis. Okey, jadi antara A dengan B, kalau kita tengok faktor skalanya adalah lebih kecil. Jadi antara A dengan B tu, dia punya faktor skalanya 2/3 tu lebih kecil daripada saiz objek. Okey, yang kita dapat 0, something lah kan. Okey, jadi hasil daripada faktor skala tersebut, maka kita boleh tentukan A ialah objek dan B ialah imej. Sebab apa? Sebab imejnya lebih kecil, jadi yang kecil tu adalah imejnya. So maksudnya dia bermula daripada objek yang besar dan imejnya adalah kecil. Okey, ini adalah faktor skala yang soalan yang kedua. Okey, dalam soalan ni dia bagi faktor skalanya adalah K adalah negatif 1.5. Macam tadi juga, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okey, kita tahu P adalah pusat pembesaran dan faktor skalanya adalah negatif 1.5. Okey, pasal apa dekat sini kita dapat R ialah objek dan S ialah imej. Okey, sebab kita tengok, dan satu lagi ada tanda negatif. Negatif tu bermaksud dia punya arah imej tu bertentangan. Okey, pasal apa bertentangan? Kalau asalnya dia punya objek di sebelah kiri, imejnya akan terletak di sebelah kanan. Kalau di atas, dia akan ke bawah, maksudnya bertentangan arah. Tetapi kalau nilainya positif, dia dalam satu arah yang sama. Macam soalan A tadi tu, macam ni dia dalam satu arah yang sama. Yang ni bermaksud faktor skalanya adalah positif. Tapi kalau faktor skalanya negatif, dia dalam arah yang berlainan, dia berlawanan, bertentangan. Okey, jadi dekat sini 1.5 tu nilainya lebih 1.5 nilainya lebih apa? Lebih besar. Kan, nilainya lebih besar. Jadi 1.5 maksudnya imejnya akan jadi lebih besar. Jadi dalam rajah ni antara R dengan S, R ialah objek dan S ialah imej. Okey anak-anak. Okey, boleh setakat tu. Okey, untuk dia punya faktor skala ni, boleh rujuk buku teks muka surat 139. Okey, dia kata kalau nilai K tu lebih kecil daripada 1.5, maksudnya dia punya saiznya lebih
besar. Okey. Kalau kita tengok tanda negatif 1.5 ni nilai ni adalah lebih kecil daripada negatif 1. Kan kalau nombor negatif, nombor yang paling besar tu nilainya lebih kecil. Contohnya kalau negatif 1 dengan negatif 2, negatif 1 tu lebih besar daripada negatif 2. Maksudnya negatif 2 tu lebih kecil. Jadi dalam ni faktor skala ni, okey, negatif 1.5. Okey, 1.5, negatif 1.5 tu maksudnya dia nilainya lebih, nilai dia tu lebih kecil, tetapi bila kita lukis dia adalah lebih besar. Okey, untuk memudahkan kamu ingat, okey, kalau tanda negatif bermaksud dia punya arah image dia adalah bertentangan macam ni. Dan okey, kamu tengok number ni. Kalau number ni ni secara ringkas lah, okey anak-anak. Okey, kalau tengok number ni, kalau 1.5 tu lebih besar daripada sifar kan. Jadi kalau 1.5 maksudnya dia punya image-nya lebih besar. Okey. Cuma arahnya berlawanan ataupun berlainan. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga dia kata lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat F berdasarkan skala berikut. Yang ni kita kena lukis. Macam mana nak lukis? Okey, kalau kita ikutkan dia punya pusat pembesarannya. Okey, itu pusat pembesarannya. Pusat pembesarannya P. Okey, nampak pusat pembesaran? Okey. Faktor skalanya sama dengan 2, bermaksud image tu lebih besar. Besar banyak mana? Besar 2 kali ganda daripada yang asal, yang objeknya. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Okey, mula-mula buat garis. Okey, mula-mula kita buat garis daripada pusat pembesaran ke setiap bucu. Okey, dalam soalan ni kita ambil dua bucu. Okey, lepas tu kita besarkan dia punya image, kita besarkan dia punya objek tu sebab dia 2 kali ganda kan. Okey, kita kira daripada pusat pembesaran ni. Okey, pusat pembesaran di sini, daripada pusat pembesaran ke bucu yang pertama ni, okey, jaraknya adalah 2 unit. Jadi kalau 2 kali ganda, 2 darab 2 akan dapat 4. Sini 1, 2, 3, 4. Maksudnya bucu di sini akan terletak di sini. Okey. Dan bucu yang di bawah ni jaraknya pun adalah 2 unit. Bila 2 unit, dia faktor skalanya 2, dia akan jadi 2 kali ganda kan. Jadi dia akan menjadi 4. Jadi bucu ni akan ke sini. Okey. Okey, bila kita dah dapat dia punya bucu tu, seterusnya kita sambunglah lukis. Okey. Okey. Kalau tengok kat sini, jarak image dengan jarak yang bucu ni ke bucu kiri dengan bucu kanan ni, okay, dia adalah 2 unit berbanding dengan objeknya adalah 1 unit. Sebab apa? Sebab bila dia membuat di bawah pembesaran faktor skala 2, dia akan menjadi 2 kali ganda lebih besar. Okey. Okey, contoh yang ke seterusnya, yang ke-10. Yang ni pun kita kena lukis. Okey, mula-mula daripada pusat pembesaran kita sambung ke setiap bucu objek. Okey. Okey, lepas tu kita gandakan rajah tu objek tersebut kepada 2 kali ganda. Okey, tengok macam ni. Kita pilih satu sisi yang senang lah. Kita nak kira dia punya panjang dia tu. Okey, kalau kita ambil yang tinggi ni, yang tinggi belah kiri ni, dia punya 1, 2, 3 unit. Kalau 3 unit, kalau 2 kali ganda dia akan menjadi 6 unit kan. Jadi dia terletak di situ. Maksudnya garis ni, okey, garis ni, unjuran garis ni, yang atas dengan yang bawah ni, ini adalah sempadan. Maksudnya image tu akan terletak antara garis ni dengan garis ni bagi sisi yang pertama ni dan seterusnya lah. Okey. Bila kita lukis, kita akan dapat macam tu. Okey, itu dia punya rajahnya. Okey, anak-anak. Okey, dan yang ketiga pula, yang seterusnya, okey, sama juga. Cuma yang ni, kalau kita perhatikan, okey, faktor skalanya ialah negatif kan. Okey, bila negatif automatik dia akan berada di sebelah yang bertentangan. Okey, kita sambung dulu daripada pusat ke setiap bucu objek dan lepas tu kita lukis. Okey. Okey, boleh ya anak-anak? Okey, yang ni pun sama juga. Negatif 3. Okey, kalau kita lihat, maksudnya yang ni lukis objek, yang tadi lukis image, yang ni pula lukis objek. Bila lukis objek, bermaksud kita kena lukis rajah yang asal. Image-nya akan dapat macam ni kan. Maksudnya macam mana dia punya objek yang asalnya. Okey, negatif 3 bermaksud dia kecil 3 kali ganda. Okey. Okay, ini adalah soalan latihan. Jadi
Okey, sekian. Terima kasih. Okey, soalan latihan ni anak-anak akan jawab dalam buku latihan ataupun dalam kertas A4. Okey, dan kita akan bincang jawapannya sebentar nanti dalam kelas. Okey, terima kasih.